Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 27 hari bulan Jun, dan sekarang ni lebih kurang dalam pukul 9 malam. Aku masih kerja lagi lah. Jadi sebab sekarang ni musim sejuk, jadi ini pun aku pakai baju berapa lapis ni. Sejuk lah. Tapi sebab kalau nak keluar siang pun sekarang ni, sebab order kalau keluar siang pun memang tak apa-apa sangat ada order lah. Jadi selalu kalau sekarang ni sebab musim sejuk apa semua, malam-malam tu order okey lah juga, tapi terpaksa balik lewat lah sikit. Jadi nanti dalam pukul 12, pukul 1 nanti barulah aku balik rumah. Okay. Jadi sekarang ni aku ada kat depan satu restoran, Red Rooster. Restoran Red Rooster. Restoran ni dulu dia menu utama dia ayam grill, ayam panggang. Tapi selepas lebih kurang dalam 4-5 bulan yang lepas lah. So dulu dia tak ada jual ayam goreng, jadi dia dah tambah menu dia. Sekarang ni ada ayam goreng, dan rasanya pun daripada tempoh dia tambah menu kepada ayam goreng ni pun mungkin dah bertahun lah. Sebab memang daripada dulu pun, daripada aku mula sampai kat sini ni, jadi sebelum tu memang dah ada lah. Tak tahulah tahun bila establish Red Rooster ni kan. Jadi kemungkinan sebab dari segi persaingan dalam pasaran apa semua, jadi dia terpaksa, dia kena buat perubahan lah. Sebab kalau satu perniagaan tu, dia tak boleh nak terus kekalkan dengan apa yang ada. Jadi mengikut permintaan semasa dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi apa semua. Jadi setiap perniagaan tu dia kena beradaptasi. Tapi bukan semua lah, tapi terutamanya kalau macam bisnes-bisnes yang bercorak makanan macam ni, dia kena ni lah. Maksudnya dia punya menu tu dia kena upgrade kan. Jadi begitu juga dengan hidup kita kan. Jadi sebab seiring dengan berjalannya masa, jadi akan bermacam-macam cabaran yang akan kita hadapi kan. Sebab kalau kita bandingkan lah cabaran masa tahun abad ke-19, abad ke-20, abad ke-21, jadi cabaran setiap zaman tu berbeza kan. Jadi kita dan manusia ni pun memang dijadikan dengan ciri-ciri yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi kan. Jadi macam dulu masa zaman Nabi Adam apa semua tu, kita tak tahu yalah masa tu mana ada baju yang daripada kain kan. Jadi kita tak tahulah macam mana keadaan dia macam tu kan. Tapi daripada awal peringkat awal manusia hidup kat dunia ni, jadi mungkin dulu pakai cawat pun pakai apa, daun-daun je kan. Jadi sekarang ni lepas tu ikut perubahan zaman, jadilah dengan pakaian apa yang kita ada sekarang ni kan. Lepas tu tadi pun aku tertarik juga dengan satu, ada kebetulan lah, tak tahu lah sama ada kebetulan, tapi pada aku sebenarnya perkataan kebetulan ni mungkin boleh pakai, mungkin tak boleh pakai lah kan. Jadi boleh membawa maksud yang macam-macam. Okey, aku tunjukkan apa ya. So dekat stiker ni ditulis kat sini, change politics, not the climate. Maksudnya change the politik, terubah politik, bukannya climate. Sebab sekarang ni dia yang jadi isu yang digembar-gemburkan ni adalah climate change kan, perubahan cuaca, perubahan climate kan. Itu yang digembar-gemburkan oleh media lah apa semua. Tapi
Yang menarik kat sini, stiker ni ditulis kita bukannya nak ubah climate, tapi sebenarnya nak ubah politik. Dan ubah politik itu sebenarnya pun politik itu macam itulah juga kan. Jadi yang menggerakkan politik ni adalah orang-orang politik. Dan ini adalah berkaitan juga dengan cadangan aku untuk nak balik, untuk nak bertanding dalam PRU yang akan datang, ya dah hampir dekat ni. Sebab DUN Selangor dah dibubarkan pada hari Jumaat 23 hari bulan. Jadi akan pilihan raya akan diadakan tak lama lagi lah. Jadi kalau ikut daripada peruntukan dalam SPR Suruhanjaya Pilihan Raya, hari mengundi itu haruslah diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dan hari penamaan calon, kalau ikut daripada perkiraan aku lah. Kalau ikut daripada perkiraan aku tu, kalau cukup 60 hari daripada 23 hari bulan tu adalah lebih kurang dalam 21 hari bulan Ogos. Jadi sebab 21 hari bulan Ogos tu rasanya mungkin hari Isnin atau hari Selasa lah kot. Jadi kemungkinan kalau pilihan raya tu diadakan kena hari Sabtu atau hari Ahad kan. Jadi sebab dengan situasi politik Malaysia sekarang ni, yang aku rasa memang agak celaru sikit lah. Agak celaru kan. Jadi mungkin SPR pada jangkaan aku mungkin akan diadakan pada 19 atau 20 hari bulan. So jadi penamaan calon tu biasanya ikut daripada yang lepas, dia adakan antara 10 ke 13 hari sebelum hari mengundi. Jadi kalau pilihan raya diadakan pada 19 atau 20 hari bulan 8, jadi penamaan calon kemungkinan akan diadakan pada pada tulis kat sini kat dalam ni, tapi sekejap Jadi kemungkinannya akan diadakan pada 4 atau dalam antara 4 hingga 7 Ogos lah. Jadi maksudnya kalau ni aku masih ada dekat sini lagi kan. Apa cerita ni kan. Kata nak sibuk sangat nak bertanding apa semua, tapi masih ada kat sini lagi. Jadi kalau katakan aku mengambil keputusan untuk nak balik bertanding, jadi aku kena selesaikan urusan untuk balik itu antara 24 ke 28 hari bulan Julai lah. Jadi ada 2 minggu sebelum hari penamaan calon. Jadi aku kena uruskan, sebab nak kena uruskan dengan Kedutaan Malaysia, dengan Immigration Australia apa semua. Jadi insyaAllah lah kalau tak ada aral apa semua dalam masa seminggu benda tu boleh settle lah. Jadi tolak dengan masa untuk penamaan calon, untuk hari berkempen apa semua tu, jadi ada masa lebih kurang jadi sebulan. Maksudnya aku kena setkan deadline untuk aku buat keputusan itu adalah 23 hari bulan 7. Tapi takkan aku nak balik macam tu je kan. Jadi tahu je lah aku nak balik pun nak bertanding dengan, bukan nak bertanding mak wakil parti apa-apa. Aku pun bukannya ahli parti mana-mana parti pun. Jadi nak bertanding macam mana? Dan ikut cadangan aku memang aku nak bertanding sebagai calon bebas lah. Dan ini pun baru je aku dapat nasihat daripada kawan-kawan lah. Dia kata tak payahlah, dia kata kan. Sebab memang kemungkinan untuk calon bebas ni, ikut daripada rekod, daripada sejarah tu, memang kebarangkalian dan kemungkinan untuk nak menang tu memang tipis lah. Sebab dalam sejarah tu memang tak ada lah calon bebas yang menang kan. Jadi apa peluang aku untuk menang? Jadi kalau aku balik, aku kena pastikan yang aku menang lah. Kalau aku balik untuk nak kalah, nak buat apa? Baik aku duduk kat sini je. Sebab yalah, walaupun kerja macam aku sekarang ni, aku buat food delivery apa semua, sebenarnya tak adalah masalah sangat pun. Aku okey je kat sini kan. Income pun alhamdulillah lah kan. Ada masa banyak, ada masa lebih, ada masa kurang. Tu biasalah kat mana-mana pun macam tu kan. Jadi rezeki ni ikut berapa banyak yang Allah bagi tu, sikit banyak itu kita kena bersyukur lah. So apa indikator yang aku gunakan untuk aku balik, untuk buat keputusan aku balik lah.
Jadi ada dua lah. Ada dua yang aku bagi buat. Satu adalah dari pihak pengundi. Maksudnya warga Dun Ijuk yang layak untuk nak mengundi pada pilihan raya. Dan yang kedua adalah di pihak parti. Parti-parti yang ada lah. Maksudnya ahli-ahli parti dan juga bakal-bakal calon yang akan bertanding. Okay? Jadi untuk pihak ahli-ahli parti dan bakal calon bertanding ni, aku nak pesan, satulah pesanan aku lah. Jadi, dan bukan nak katakan pesan pun, boleh katakan permintaan lah. Jadi aku minta pada korang lah, ahli-ahli parti dan juga bakal calon yang ingin nak bertanding dalam pilihan raya untuk Dun Ijuk, khusus untuk Dun Ijuk. Yang lain-lain aku tak peduli, kan? Mana Sabak Bernam ke, Kapar ke, Meru ke, Kelang ke, mana-mana bahagian lain aku tak peduli, kan? Jadi yang aku concern ni adalah Dewan Undangan Negeri Ijuk, yang mana tempat yang aku nak bertanding, kan? Jadi pesanan aku kepada ahli-ahli politik dan juga bakal-bakal calon parti-parti politik yang bercadang untuk nak bertanding dalam pilihan raya kali ini di Dun Ijuk. Tu tengok kau terbang pun dah bunyi dah tu, dah lalu kan. Macam nak panggil aku balik je, kan. InsyaAllah. Dia segalanya dengan izin Allah ni, segalanya berkemungkinan. Okey. Jadi apa permintaan aku pada ahli-ahli politik dan bakal calon yang akan bertanding. Jadi aku minta pada korang untuk pilihan raya kali ni, aku minta korang berehat lah. Berehat daripada berkempen, ambil cuti. Ambil cuti untuk kali ni je, kan? Untuk kali ni je korang cuti. Tak payah nak bertanding lah. Jadi bagi laluan pada aku. Bagi laluan pada aku. Dan nanti insyaAllah aku balik. Bila aku, kalau tak ada, maknanya bila tak ada calon lain yang menghantar pencalonan masa hari penamaan calon tu. Jadi kalau aku seorang je yang akan menghantarkan borang pencalonan, jadi pihak selepas tempoh masa tu tamat, SPR akan umumkan yang aku akan menang tanpa bertanding lah. Ya, sebab dah tak ada orang lain lagi, aku seorang je, kan. Sebab apa aku cakap macam tu, kan? Sebab dah berpuluh tahun lah korang puas lah tengok korang main politik ni. Macam-macam lah permainan yang korang mainkan. Jadi aku rasa pun untuk macam orang-orang biasa lah macam aku ni, kan, yang orang-orang lain apa semua, banyakkan pun rasa pun rasa dah jemu lah kot. Dah jemu lah tengok permainan politik yang ada sekarang ni. Bak kata apa, tak payah ni lah. Aku bukan nak korek-korek cerita-cerita, nak cerita pasal apa-apa, nak korek benda-benda yang inilah. Sebab benda tu buang masa je pada aku, kan. Tapi secara umumnya aku rasa pun korang pun semua pun tahulah apa yang berlaku lah dalam suasana politik kat Malaysia sekarang ni, kan. Bukan sekarang ni je, sebelum ni lagi pun. Jadi pesanan aku pada bakal-bakal calon ni, jadi biarkan Dun Ijuk tu, jangan, tak payah nak kempen apa semua, jadi korang bercuti, rehat. Jadi aku akan balik dan hantar penamaan calon, dan insyaAllah kalau tak ada calon lain lagi yang hantar nama untuk nak bertanding, jadi bolehlah dapat kemenangan tanpa bertanding. Senang je kau cakap, kan. Tak, ni bukannya nak cari jalan senang. Sebab yalah, bila aku nak balik ni sebenarnya aku pun mengorbankan sesuatu juga yang aku ada kat sini, kan. Tak adalah mewah, tak ada kaya, tapi alhamdulillah lah setakat ni rezeki tu dipermudahkan lah. Dan aku pun tak adalah banyak duit pun sebenarnya. Tapi ke mana aku belanjakan duit tu tak payahlah aku nak cerita, kan. Cuma alhamdulillah lah sepanjang aku kat sini 5 tahun, dah ni masuk tahun ke-6, ya.
Masuk tahun ke-6, dan kalau sampai bulan 11 ni dah cukup, termasuk dengan pergi Korea apa semua tu, dah genap 6 tahun lah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kurangnya aku dapat lepaskan anak aku yang seorang daripada sampai habis ambil kursus nursing apa semua, dan alhamdulillah dia pun dah start kerja sekarang ni kan. Jadi okey je aku kat sini. Jadi bukanlah maksudnya aku nak bertanding ni sebab aku ada masalah kat sini, tak ada. Jadi sebab mungkin rezeki aku kat sini dah cukup sampai ni je lah kan. So, dan satu lagi, kalau untuk bila tiba masa pilihan raya, memang adalah peruntukan daripada HQ parti-parti korang lah. Itu memang semua orang tahu kan. Jadi cuma berapa jumlah dia apa semua tu aku tak tahulah. Tapi memang aku dengar lah, kalau dulu ada sampai kadang-kadang sampai 1 juta, sampai 2 juta pun ada. Mungkin ada 500,000, 100,000. Jadi kalau ada peruntukan untuk kempen sepanjang pilihan raya kali ni bagi Don Ijuk, jadi aku harap korang ambil tapi jangan pakai untuk sendiri. Ambil, lepas tu simpan. So nanti berapa parti yang ada, PKR ke, Bersatu ke, UMNO ke apa semua tu, kita kumpulkan sekali, tepulkan sekali. Lepas tu kita jadikan modal untuk koperasi yang akan kita gerakkan bagi pembangunan Don Ijuk. Jadi duit kempen tu tak payahlah nak dibazirkan untuk nak tampal poster lah, nak gantung bendera lah, bagai apa semua tu kan tak payah. Nak beli beras tu nak hantar dekat orang kampung, masa nak merayu undi apa semua. Jadi banyaklah yang boleh dijimatkan kat situ lah. Jadi peruntukan tu kita kumpulkan sekali untuk dijadikan modal kepada koperasi. Jadi bila SPR dah umumkan aku menang tanpa bertanding, jadi korang dah tak payah nak berkempen-kempen lagi. Bayangkan dalam masa tak payah sebulan lah, 2 minggu lah. 2 minggu, dalam masa 2 minggu tu banyak masa yang kita boleh jimatkan, banyak tenaga yang kita boleh jimatkan, banyak duit yang kita boleh jimatkan. Dan satu lagi pun tak menyusahkan orang jadi pengundi-pengundi. Sebab daripada nak balik daripada yang duduk jauh tapi berdaftar sebagai pengundi dekat Ijuk, nak balik, nak ambil cuti apa semua, tak kesian ke dekat dia orang? Kan? Jadi yang pengundi-pengundi yang duduk jauh ni tak payah balik. Kan? Kita jadikan pilihan raya bagi kawasan Don Ijuk kali ini adalah yang paling aman. Macam tak ada apa-apa berlaku lah. Tapi pelantikan wakil rakyat itu berjalanlah ikut proses. Kan? Itu satu. Jadi ini adalah untuk pesanan dan permintaan aku kepada ahli-ahli politik dan juga bakal-bakal calon politik yang akan bertanding di Don Ijuk. Jadi bagi untuk pengundi, jadi aku memerlukan sokongan korang lah. Sebab macam mana bagus pun apa yang aku plan, aku dah cerita apa semua tu, macam mana aku plan untuk nak bantu kita majukan sektor agriculture, macam mana kita nak bangunkan sektor agrotourism apa semua tu, dan juga lain-lain lagi lah. Ada projek-projek kedai masjid lah, untuk nak untuk nak bangunkan infra untuk kelab bola sepak Ijuk Kid apa semua tu. Jadi aku tak boleh buat seorang. Aku boleh plan, aku boleh fikirkan. Dan kalau katakan macam aku bila kalau aku dapat memegang jawatan sebagai wakil rakyat tu, bila aku boleh jalankan tugas aku sebagai itulah. Tapi macam mana pun, apa bentuk kemajuan yang akan kita capai, apa juga bentuk pembangunan yang akan kita capai, itu adalah bergantung kepada korang semua. Aku boleh bagi idea, aku boleh bagi sokongan, tapi yang buat kerja semua tu, yang dapat faedah tu semua korang semua, bukannya aku. Aku cuma setakat jadi, macam aku cakap sebelum ni lah, cuma jadi sebagai pengurus yang menguruskan hal ehwal pembangunan dan juga kebajikan masyarakat. Itu je. Okey, dan satu lagi ni macam yang
Satu lagi itu yang peruntukan untuk kempen pilihan raya tu. Jadi kalau banyak lah, salah satu dia yang kita boleh gunakan, sebab aku tak ada duit. Aku tak ada banyak duit lah, adalah duit sikit kan. Kalau nak balik tu, nak beli tiket balik tu adalah. Lepas tu boleh lah nak hidup sebulan 2 bulan tu boleh lah kan. Jadi boleh je gunakan sebahagian daripada peruntukan tu untuk baik pulih balai raya dekat Padang Bola Batu Tujuh Hijau, sebab dah lama sangat, dah uzur sangat dah balai raya tu. Jadi mungkin adalah 30,000, 40,000, 50,000. Ataupun kalau ada orang-orang kaya yang hijau lah, yang banyak duit apa semua, nak bagi sumbangan apa semua, jadi kita baik pulih balai raya tu dan jadikan sebagai pusat khidmat wakil rakyat Dun Ijuk. Jadi aku akan buat office kat situ lah. Buat office kat situ, cuma bayar, nanti kena bayar air api je lah kan. Jadi tak payah nak bayar sewa. Jadi kat situ dah boleh jimat. Kalau banding kalau katakan aku nak sewa ruang pejabat dekat Simpang Hijau, mungkin satu lot tu dah 3,000 ke 4,000 sebulan kena bayar kan. Jadi kalau aku gunakan balai raya tu sebagai pejabat khidmat masyarakat untuk Dun Hijau, jadi office aku, itu dah jimat dah, tak payah nak bayar sewa. Katalah 3,000 kan, 3,000 sebulan tu bayar sewa kan. Jadi 3,000 tu aku boleh je ambil seorang atau dua orang pembantu. Seorang untuk nak menguruskan akaun, seorang lagi untuk nak menguruskan apa-apa juga aduan daripada rakyat. Jadi kalau kata ada 3,000 kat situ kan, jadi daripada bayar sewa 3,000, baik aku bagikan, bolehlah seorang tu bagi gaji 1,500 seorang kan. Okey. So apa yang bagi untuk pengundi-pengundi Dun Hijau, apa yang aku minta korang buat lah. Jadi dia mudah aja sebenarnya, tak susah. Jadi korang dengar video ni dan juga video-video aku yang dah lepas apa semua, korang nilai. Lepas tu kalau korang setuju kan, kalau korang setuju dan nak sokong aku, nak sokong idea-idea yang aku dah cerita apa semua ni, nak sokong hasrat aku untuk nak bertanding, jadi tolong tekan butang subscribe. Okey, dekat channel ni ada, kat bawah tu ada butang subscribe. Korang tekan butang subscribe, lepas tu tekan butang like, butang like, lepas tu dan tekan juga butang notification. Maksudnya nanti bila-bila ada next video yang akan aku upload, nanti YouTube akan bagi tahu lah aku ada keluarkan video yang terbaru. Okey. Dan yang keempat, tolong tulis dekat ruang komen setuju dan sokong. Okey. So ada empat langkah. Tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang notification, dan tulis dekat ruang komen setuju dan sokong. Sebagai tanda maknanya kau bersetuju untuk memberikan amanah dan tanggungjawab tugas seorang wakil rakyat untuk Dun Hijau ni kepada aku kan. Jadi kalau setakat 10 orang je yang tekan subscribe, macam mana kan? Sebab sekarang ni pun aku punya subscriber tak banyak, baru ada 40 orang. Jadi kalau 40 orang tu, kalau aku nak balik pun 40 orang tu pun tak tahu tak siapa. Mungkin ada budak-budak kat sini pun dah 15 orang kan. Mungkin ada kawan aku kat Hijau, mungkin ada kawan aku yang bukannya pengundi Hijau pun kan. Jadi baru 40 orang. Takkan aku nak balik buta-buta macam tu je kan. Sedangkan aku tak tahu macam mana aku nak menilai sokongan daripada pengundi Hijau. Jadi nak aku harapkan ni, kalau orang-orang yang bukannya pengundi Hijau ni, tak payahlah nak tekan ni. Ini khas untuk pengundi-pengundi Hijau yang layak untuk nak mengundi pada pilihan raya kali ini kan. Tekan butang subscribe, like, butang notification, dan tulis dalam ruang komen sokong dan setuju. Dan berapa target yang aku tetapkan adalah, kalau ikut daripada jumlah pengundi yang lepas, kemungkinan lebih kurang dalam 20,000. Jadi kalau katalah untuk nak bertanding lah dan menunjukkan aku mendapat satu sokongan yang kuat tu, sekurang-kurangnya aku kena dapatkan sokongan yang lebih daripada separuh. Maknanya lebih daripada 10,000. Banyak tu kan. Nak dapatkan 10,000. Tapi benda ni tak mustahil lah.
Buat semua tu je lah. Apa yang kena buat tu cuma dah lepas subscribe, tekan like, tulis komen apa semua. Lepas tu share. Share pada grup-grup yang korang ada. Kalau boleh dapat, kalau seluruh warga Ijuk tu dapat terima pesanan mesej yang aku sampaikan ni. Jadi, dan kalau korang bersetuju, InsyaAllah kalau katakan boleh dapat dalam sebelum 23 hari bulan 7, maknanya lebih kurang ada dalam sebulan lah, tak sampai sebulan lah. Lebih dekat sebulan dekat lagi kan. Dalam masa sebulan ni kalau boleh dapat subscriber yang lebih daripada 10,000, kalau dapat sampai 15,000 tu memang cantik sangat lah. Maknanya memang sokongan untuk idea dan cadangan aku ni memang kuat kan. Jadi benda tu kan aku boleh gunakan untuk sebagai negotiation kepada parti-parti kan. Jadi sebagai tanda maknanya orang Ijuk nak buat perubahan. Orang Ijuk nak buat perubahan untuk memberikan tanggungjawab wakil rakyat ini kepada calon bebas yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Okey? Boleh? Jadi aku harap itulah. Jadi macam mana, salah satu lagi adalah untuk orang Islam lah. Kalau untuk orang Islam, jadi kalau macam korang ragu-ragu kan, siapa dia ni kan, tak kenal pun kan. Nanti aku akan, next video aku akan cerita aku punya profile. Jadi korang boleh dengar lah. Jadi bila dah dengar, dah dengar, dah tahu aku lebih kurang aku punya latar belakang, profil aku semua. Lepas tu kalau masih lagi katakan okey nak buat keputusan macam mana, nak sokong ke tak nak sokong kan, yakin tak yakin. Sebab ada salah seorang kawan aku kata kan, ni masalah keyakinan sebenarnya kan. Sebab dia kata okey, cadangan kau tu baik, tapi masalahnya sekarang ni keyakinan pada diri kau, boleh ke kau nak laksanakan apa yang kau rancang kan. Jadi bab tu aku susah nak cakap lah. Jadi kalau untuk yang beragama Islam macam ni, sebenarnya kita ada, bila kita nak buat keputusan, nak buat pilihan ni, kita ada cara kita kan. Satu, kita kena minta petunjuk daripada Tuhan lah kan. Buat solat sunat istikharah kan. Buat solat sunat istikharah, minta ditunjukkan sama ada aku ni layak ataupun tak. Okey. Assalamualaikum.